Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah, sama-sama kita solat berjemaah, kita berniat iktikaf, duduk dalam majlis ilmu. Semoga dengan amalan yang kita sedang lakukan ini Allah kurniakan rahmat dan keampunan daripadanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kepada kita nikmat. Dan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan tajuk untuk malam ini adalah berkaitan dengan anjuran melakukan qiyamul lail pada malam Al-Qadar dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Qiyamul lail khususnya dalam bulan Ramadan di malam Al-Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan dan keagungan qiyamul lail, anjuran melaksanakan qiyamul lail. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam, maka kerjakanlah kamu solat, yakni dikhususkan tentang solat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu di makam ataupun tempat yang terpuji di hari akhirat kelak. Al-Isra 79. Kata Imam Ibnu Jarir, katanya kedudukan yang terpuji ini bermaksud kedudukan yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya ialah syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Siapa yang melaksanakan solat malam, dia akan mendapat syafaat dan tempat yang terpuji di sisi Allah di hari akhirat kelak. Maqamam mahmuda,
Imam Ibnu Jarir kata tempat yang terpuji itu adalah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana amalan Qiyamul Lail ini antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal. Jadi kalau kita di dunia, kita mendapat tempat yang terpuji. Contoh kata, kalau di dunia ni kita tempat yang terpuji, kita VVIP. Contohlah, kalau dekat dunia kita VVIP, macam-macam kita dapat. Kita ni orang ternama, VVIP. Orang akan pandang tinggi, orang akan pandang mulia. Tapi itu di dunia. Itu di dunia. Kalau kita jamuan makan, kenduri kahwin contohnya, kalau kita ni VVIP, kita tak payah sibuk-sibuk nak beratur ambil makanan. Memang dah ada tempat khusus untuk VVIP. Itu VVIP di dunia. Beza dengan VVIP di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, di dunia pun kita dah anggap itu seronok, apatah lagi kalau VVIP di hari akhirat kelak. Lebih lagi kita akan dapat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua itu kerana kita apa? Kita melaksanakan amalan Qiyamul Lail, bangun malam, solat tahajud dan sebagainya. Iaitu dalam surah Al-Isra ayat 79. Manakala disebut juga dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat yang ke-17, Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, iaitu mereka sentiasa tidur dengan sedikit di waktu malam dan bakinya dipenuhi dengan amalan-amalan sunat. Tuan-tuan, Allah janjikan apa kepada orang yang bangun malam ni? Tuan-tuan boleh buka surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai 18, 15 hingga 18. Allah sebut, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di dalam syurga, yang mana di dalam syurga itu terdapat mata air yang terpancar di dalamnya. Apakah dia ciri-ciri orang yang dapat syurga ni? Satu, orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebut juga, akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Yang kedua, golongan yang mendapat syurga Allah, iaitu sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah, dan kemudian mereka berbuat baik dengan nikmat itu. Golongan yang kedua yang dapat syurga Allah, orang yang diberi nikmat dan dia gunakan nikmat itu untuk melakukan kebaikan. Dia banyak sedekah, banyak tolong orang. Yang ini Allah janjikan syurga untuknya. Dua. Ini bagi orang yang kaya, alhamdulillah dia boleh bagi, dia boleh kurniakan, dia bagi sedekah pada orang. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga yang Allah sebut, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Golongan yang ketiga yang dijanjikan syurga oleh Allah, iaitu orang yang tidur sedikit pada waktu malam. Malamnya tidur sekejap je, selebihnya dilaksanakan solat-solat sunat. Tuan-tuan, cuba kita tengok, periksa diri kita sendiri. Berapa lama kita tidur setiap malam? Daripada pukul 10 sampai pukul 6. Selagi belum azan, selagi tu tak bangun. Kalau bangun, kalau azan pun tak bangun, yang tu lagi berat, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, orang yang dijanjikan syurga ialah orang yang tidur sekejap pada malamnya dan bakinya dipenuhi dengan amalan-amalan sunat, amal ibadah. Allah janjikan syurga yang mana di dalamnya ada mata air yang memancar. Lagi siapa?
wal ashari hum yastaghfirun. Dan mereka yang bangun pada waktu sahur kemudian dia beristighfar, yang ini pun dapat syurga. Subuh pukul 6.12, pukul 5.30 dia dah bangun dah. Dia tak buat solat tahajud pun, dia tak buat solat pun, dia malas. Dia tak nak buat, bukan tak nak, malas, penat, letih, mungkin mengantuk. Tapi dia bangun 5.30. Jadi apa yang dia buat? Dia duduk, dia renung sekejap, dia ingat dosa-dosa dia, dia istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim. Orang yang ni pun dijanjikan syurga. Yang ini lagi senang lah. Yang ini sangat senang. Terbangun pukul 5, bangun sekejap, astaghfirullahalazim. Lepas tu nak tidur, tidurlah. Istighfar ya pada waktu sahur. Tuan-tuan, ini disebut oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-18. Mereka ni Allah akan janjikan syurga di hari akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah satunya apa? Orang yang bangun qiyamul lail, solat malam. Kemudian dalam surah As-Sajadah ayat yang ke-16. Biasa kita baca sajadah hari Jumaat pagi. Ayat yang ke-16 Allah sebut apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas kita sujud tu, kita bangun, sambung. Imam akan baca tatajafa junubuhum. Apa maksud dia? Apa maksudnya? Maksudnya itu mereka yang merenggangkan diri dari tempat tidur, iaitu sedikit sangat tidur kerana mengerjakan solat-solat tahajud dan juga amal-amal soleh pada waktu malam. Dan mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta perasaan ingin memperolehi keredaan Allah. Dan mereka juga selalu mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebut secara khusus, iaitu orang yang bangun pada waktu malam, dia juga akan mendapat sesuatu yang nikmat istimewa daripada Allah. Surah As-Sajadah ayat yang ke-16, yang itu kita baca tiap-tiap minggu hari Jumaat. Hari Jumaat. Itu banyak lagi dalil-dalil Al-Quran tentang qiyamul lail, banyak. Jadi dalam kitab ni hanya menyatakan 3 sahaja galakan untuk melaksanakan qiyamul lail. Manakala dalam hadis juga telah dinyatakan daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun di waktu malam mengerjakan qiyamul lail, sehingga kedua-dua kaki baginda pecah-pecah, bengkak. Ustaz, kaki saya pun pecah. Bengkak juga Ustaz kaki saya. Gawat. Cik cakap. Kaki saya pun bengkak juga, tapi bukan qiyamul lail Ustaz, gawat. Tuan-tuan, Nabi bangun qiyamul lail sehingga kakinya pecah-pecah, kata Aisyah. Maka Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, kenapa kau buat macam ni? Penat-penat je kau buat macam ni. Bukankah kamu ni telah diampunkan dosa oleh Allah, dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Sedangkan Nabi ni maksum, tak ada dosa pun, tapi Nabi tetap melaksanakan qiyamul lail setiap malam sampai pecah kakinya. Maka Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi buat qiyamul lail? Kerana Nabi nak jadi orang yang bersyukur. Nabi tahu dia dah diampunkan dosa dan dia tak ada dosa pun,
Jadi apa yang dia buat, dia sujud juga pada waktu malam untuk berterima kasih. Untuk berterima kasih. Kalau kita, kau kan dah dijanjikan syurga, memanglah sebab tu aku tak pergi masjid. Sebab tu aku tak solat, aku dah confirm syurga. Beza dengan Rasulullah, dia tetap sujud pada Allah, dia tetap qiyamul lail, dia dah tahu dah memang dia confirm syurga. Sebagai tanda apa? Tanda syukur kepada Allah. Tanda syukur kepada Allah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailan faqala ala tusalliyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pergi ke rumah Fatimah dan Sayyidina Ali, rumah anak dan menantunya. Apa yang Nabi buat? Nabi kejutkan dua orang ni. Wahai Ali, wahai Fatimah, kamu ni tak bangun qiyamul lail ke? Bapa mertua kejutkan menantu dia. Wahai Ali, kau tak solat malam ke? Kita pernah buat? Pernah, Ustaz. Alhamdulillah. Yang ini Nabi buat, dia kejutkan anak dan menantu dia. Bangun solat malam. Bangun qiyamul lail. Nabi pergi rumah Ali dan juga Sayyidatina Fatimah untuk mengejutkan mereka bangun qiyamul lail. Nak kata apa? Pentingnya qiyamul lail. Dan bila kita dah terbangun, jangan kita buat seorang-seorang. Tak kejutkan isteri, tak kejutkan anak-anak, rugi. Kejutkan sekali semua. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau melaksanakan qiyamul lail pada 1/3 awal malam. 1/3 awal malam. Lepas isyak tu dia dah qiyamul lail lah, Abu Hurairah. Kemudian bila dia dah selesai, isterinya pula yang bangun. Pada 2/3 malam, yang tengah-tengah tu, isterinya pula bangun untuk solat malam. Isterinya selesai, akhir malam, anak dia pula gile-gile. Abu Hurairah mula-mula, isteri yang kedua, anak dia yang ketiga, sampai subuh. Jadi rumah tu tak berhenti daripada orang solat qiyamul lail. Lepas isyak, Abu Hurairah pukul 12, isteri dia, pukul 3, anak dia. Macam tu. Tuan-tuan, ini contoh daripada sahabat, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pun boleh try lah nak buat. Boleh try. Yang penting lelaki buat dulu, ayah buat dulu, ketua kena buat dulu. Ketua buat dulu, ketua jadi contoh dulu. Tak boleh Ustaz, pukul 10 ada cerita drama. Nak kena tengok drama dulu Ustaz, baru boleh. Bila dah tengok drama dah mengantuk, tak jadi dah. Tak jadi. Ketua kena jalan dulu, penolong, baru anak-anaknya. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Nabi pernah bersabda, puasa yang paling utama selepas puasa di bulan Ramadan ialah puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan solat yang paling utama selepas solat fardu ialah solat malam. Yang ini Nabi nak sebut solat yang lebih paling afdal untuk kita laksanakan selepas solat fardu adalah solat malam, solat qiyamul lail. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan, ta'ni bil laili yasjudu sajdata min dhalik qadra ma yakra'u ahadukum 50 ayah
qabla an yarfa'a ra'sah wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri thumma yadtaji'u ala shiqqihi al-aymani hatta ya'tiyahu al-muazzinu lis-salah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sebanyak 11 rakaat pada setiap malam. Nabi buat tak banyak pun, 11 rakaat sahaja. Kenapa Nabi buat tak banyak? Kerana baginda Nabi sujud di dalam solatnya selama kadar seseorang membaca ayat 50 ayat Quran. Sujud dia saja 50 ayat Al-Quran. Sujud Nabi lama dia, seseorang tu baca 50 ayat Al-Quran. Agak-agak berapa lama? Setengah jam ada. Sujud sahaja. Dan dalam riwayat hadis yang lain yang mengatakan, rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama Qiyamul Lail Nabi baca Baqarah. Al-Baqarah berapa juzuk tuan-tuan? 3 lebih. 3. Cuba kira. Saya lah, kalau saya baca satu muka, lebih kurang, kalau lambat 3 minit. Kalau cepat sikit, 1.5 minit. Tu paling cepat lah tu. Itu pun laju. Katalah 2 minit kita ambil satu muka. Satu juzuk ada 20 muka surat. Satu juzuk ada 20 muka surat. Darab dengan 2, 40. Kau satu juzuk 40 minit. 3 juzuk sejam setengah. Berdiri saja. Okey, itu berdiri saja sejam setengah. Dan riwayat itu juga menyatakan rukuk Nabi sama dengan berdiri dia. Lama. Rukuk dia sama dengan berdiri. Sujud dia sama juga macam rukuknya. Tuan-tuan, berapa lama Nabi buat Qiyamul Lail? Kira sendiri. 11 rakaat sahaja. Tapi lama dia sampai ke subuh dia habis. Tapi 11 rakaat sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak kata apa? Nabi solat lama. Pernah seorang sahabat ni, dia pernah solat belakang Nabi. Dia kata apa? Dalam riwayat itu mengatakan, kalau aku mengantuk, Nabi akan tarik telinga aku. Waktu solat ni, kawan ni tertidur, mengantuk, Nabi tarik telinga dia. Tuan yang dirahmati Allah, nak kata apa? Nabi solat lama. Sebab tu sampai pecah-pecah kaki dia, bengkak kaki dia. Dalam hadis ni sebut 50 ayat Al-Quran waktu dia sujud. Kemudian Nabi akan mengangkat kepalanya dan mengerjakan solat 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu, lepas dia solat 2 rakaat sebelum subuh, maka Nabi akan berbaring di atas lambung kanannya sehingga muazzin datang untuk mengumandangkan azan solat subuh. Tuan-tuan, Nabi lepas solat sunat, dia akan baring sekejap. Dia bukan tidur, baring je. Baring sahaja. Yang ini sunnah Nabi yang Nabi pernah buat. Jadi lepas ni kita cuba buat. Lepas 2 rakaat subuh, kita baring sekejap. Ustaz, kalau saya baring, Ustaz, alamatnya memang hanyut lah sering. Nabi tak, Nabi baring sahaja, relax. Kita kalau baring tertidur, tapi Nabi tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sunnah Nabi SAW. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna wa yutiru bi rak'atin. Wa rawaya anhu aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili masna masna fa idza khifta subha fa'utir bi wahidah. Nabi solat malam sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi buat 2 salam, 2 salam, 2 salam, 11 rakaat.
11 rakaat. Satu rakaat tu apa? Witir. Last satu tu adalah witir. Itu adalah witir. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang galakan melaksanakan qiyamul lail. Kalau kita lihat bagaimana para tabi'in dan juga salafus salih, para sahabat ada menyatakan bahawasanya antara sebab-sebab kita tak bangun qiyamul lail, dia ada menyatakan beberapa sebab kita tak bangun qiyamul lail. Yang pertama, tidur lambat. Antara sebab utama tak bangun qiyamul lail, yang pertama adalah tidur lambat. Yang ini alasan paling logik. Kalau dah tidur pun pukul 12, agak-agak nak bangun pukul 3, pukul 4 kan, susah sikit lah. Boleh tapi susah. Ustaz, wrestling pukul 11 mana boleh lepas pukul 11 wrestling. Alasan yang pertama adalah tidur lambat. Nabi sangat larang, Nabi tidak menggalakkan sahabat-sahabatnya tidur lambat ataupun tidur maknanya Nabi lepas isyak, Nabi akan suruh sahabatnya tidur. Nabi tak bagi sahabatnya berborak, bercakap-cakap, tengok TV. Tak ada lah, TV tak ada. Jadi lepas isyak, Nabi akan menggalakkan sahabatnya untuk terus tidur. Boleh dikatakan Nabi larang tidur lewat. Kalau tak ada perkara-perkara yang berfaedah, lebih baik tidur. Dalam hadis Nabi sebut, jadabalana Rasulullah as-samara ba'dal isya. Nabi melarang kami dari berjaga malam, berbual-bual selepas solat isyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi dalam larangan itu bukanlah larangan secara mutlak. Bukan tak boleh langsung, boleh. Kalau ada mesyuarat, boleh buat. Ada meeting, boleh buat. Ada kelas, boleh. Ada perjumpaan, boleh. Ada benda-benda penting yang kita kena buat lepas isyak ni, penting ni, tak boleh tangguh, boleh buat. Tapi kalau setakat minum kedai kopi, itu tak boleh. Tengok TV drama pukul 10, yang itu tak boleh. Tengok movie tak boleh. Jadi Nabi suruh apa? Nabi larang benda yang tidak berfaedah kita buat selepas isyak. Jadi kalau ada benda yang penting, yang mustahab, baru dibenarkan. Kalau tak ada apa-apa, tidur je lepas isyak. Satu, antara sebab kita susah bangun qiyamul lail, tidur lambat. Dua, antara sebabnya susah nak bangun qiyamul lail, iaitu dibelenggu oleh dosa kita sendiri. Yang ini antara sebab ataupun punca kita susah nak bangun qiyamul lail, iaitu dengan dosa yang kita pernah buat. Kata Imam Sufyan As-Sauri, dia kata apa? Aku terhalang daripada melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Kata Imam Sufyan As-Sauri, dia tak buat qiyamul lail 5 bulan oleh kerana satu dosa yang dia buat. Dia buat satu dosa, 5 bulan dia tak qiyamul lail. Kita berapa banyak dosa kita buat? 5 tahun tak buat, Ustaz. Imam Sufyan As-Sauri, satu dosa je, 5 bulan dia terhalang. Tuan yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali, dosa-dosa itu semuanya akan mewariskan kekerasan hati. Dosa itu akan menyebabkan hati kita keras dan menghalang daripada bangun qiyamul lail. Itu kata Imam Al-Ghazali. Seorang lelaki dia pernah tanya, datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Lelaki ni dia datang, dia jumpa Imam Hasan Al-Basri. Dia tanya, wahai Imam, malam tadi aku tidur dalam keadaan aku berwuduk, dah ready dah nak bangun qiyamul lail. Aku sangat suka qiyamul lail, memang dah berazam nak bangun qiyamul lail malam ni. Bila dah siap-siap sebelum tidur itu, tapi asyik-asyik terlajak aja. Ini memang malam sebelum tidur aku dah niat dah nak qiyamul lail. Memang aku dah wuduk dah. Dah pakai baju jubah siap-siap tidur ni. Tapi bila bangun mesti azan.
bangun je azan. Macam mana ni Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri kata apa? Zunubuka qayyadatka. Itu mudah aja. Kamu susah nak bangun qiyamul lail kerana dosa-dosa kamu yang membelenggu dan mengikat kamu daripada mengerjakan qiyamul lail. Tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri, bukan sebab apa pun, tapi disebabkan dosa. Yang itu yang menyebabkan kita susah nak bangun qiyamul lail. Lagi ada seorang lelaki ni bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini pun antara tokoh tabi'in juga. Dia tanya pada Imam, wahai Imam Ibrahim, sesungguhnya aku ni tak mampu nak bangun qiyamul lail. Susah nak bangun. Bila nak bangun je dah terlajak. Boleh tak kau bagi aku rawatan? Boleh tak kau bagi aku ubat? Ada tak tips yang boleh aku buat untuk mudah aku bangun qiyamul lail? Apa tipsnya? Maka kata Imam Ibrahim bin Adham, dia kata apa? Kalau kamu nak bangun pada waktu malam, maka salah satu tipsnya, jangan kamu bermaksiat pada waktu siang. Nak bangun waktu malam, jangan buat maksiat pada waktu siang. Jangan buat dosa waktu siang tu kalau nak bangun waktu malam, kata Ibrahim bin Adham. Kerana apa? Kerana orang yang melakukan maksiat pada waktu siang, dia tidak berhak untuk mendapat kemuliaan Allah pada waktu malam. Ya Allah. Siapa yang banyak dosa waktu siang dia tidak akan dibangunkan oleh Allah untuk qiyamul lail. Dia tak akan dapat kemuliaan itu. Oleh itu, kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau nak bangun qiyamul lail, salah satu caranya ialah jangan melakukan maksiat pada siang harinya. Pada siang hari, jangan buat dosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara hadis-hadis galakan untuk melaksanakan qiyamul lail. Seterusnya hadis berkenaan dengan bulan Ramadan. Jadi bila kita nak sebut bulan Ramadan ni, biasa dah kita dengar hadis-hadis ni. Hadis-hadis kelebihan bulan Ramadan, Lailatul Qadar, lagi 80 hari kalau tak silap saya baca dah ni. 80 hari sahaja nak masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan, jadi kita dah kena bersedia mental ni dan fizikal untuk menghadapi bulan Ramadan. Antara hadis yang biasa kita dengar adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan melakukan ibadah dan atas dasar iman dan mengharap redha Allah, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa yang bangun malam, menghidupkan malam bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau mudah katanya bulan Ramadan ni kita lazim dengan solat tarawih. Biasa kita buat solat tarawih. Berkenaan dengan solat tarawih ni tuan-tuan, ada seorang doktor ni dia buat kajian. Dia buat kajian dalam satu artikel yang dia tulis. Dia kata perbezaan antara orang yang berumur 60 tahun ke atas. Dia buat kajian. Dia kumpul orang yang berumur 60 tahun, yang veteran-veteran ni dia kumpul. Dia buat perbezaan. Dia kata kumpulan A ni orang yang rajin solat tarawih. Kumpulan B ni yang tak pernah tarawih langsung. Dia buat kajian dua. Grup ni yang tiap-tiap hari tarawih 20 10 20 selang 8 10 8 10 dia buat. Yang ini lepas buka tengok TV ni. Jadi dia buat kajian. Apa perbezaan yang dia dapat dekat kajian dia itu? Dia dapati orang yang berumur 60 tahun ke atas dan dia rajin buat qiyamul lail, tarawih ni, dia punya tulang itu lembut.
tulang belakang dia tu agak lentur dan mudah untuk jantungnya bekerja. Yang ini kajian sains seorang doktor. Orang yang rajin solat tarawih, dia punya tulang belakang dia elok lagi, lembut, boleh dilenturkan, dan dia punya jantungnya bekerja dengan baik, mengepam. Beza dengan orang yang tak pernah tarawih ni, jantung dia dah overhaul. Dah semput. Lagi apa? Tulang belakang dia dah keras. Ini kajian dia. Kajian dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini bukan saya punya kajian, orang punya kajian. Saya ambil, saya bagi tahu kelebihan qiyamul lail orang yang berumur 60 tahun ke atas. Sepatutnya orang-orang veteran, dia galakkan lebih banyak untuk buat qiyamul lail. Habis yang muda tak payah Ustaz, yang muda lagi lah buat. Kalau daripada muda dia dah elok, cantik, dia dah tua nanti dia elok. Alhamdulillah. Itu contoh dia. Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam al-qadar dengan bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Daripada Aisyah, kana Rasulullah idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila kullahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Apabila 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan tiba, baginda menghidupkan seluruh malam dalam tempoh tersebut, membangunkan ahli keluarganya, bersungguh-sungguh beribadah berbanding waktu lain, dan mengetatkan kain sarungnya, kiasan kepada tidak bersetubuh dengan isterinya. 10 malam terakhir bulan Ramadan, boleh dikatakan Nabi tidur kat masjid. Nabi lebih kuat beribadah pada 10 akhir bulan Ramadan, kerana pada malam itu disebut terdapat adanya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Nabi beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Nabi beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan di dalam masjid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita nak sebut tentang Lailatul Qadar, banyak perkara yang boleh kita perhatikan. Antaranya kelebihan bila kita dapat Lailatul Qadar ni apa? Ini biasa kita dengar. Antaranya disebut dalam Al-Quran surah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa disebut 1000? Kenapa 1000? Kerana angka 1000 mengikut kebiasaan orang Arab dikira sebagai satu jumlah yang besar. Boleh dikatakan sebenarnya bukan 1000 pun. Ini menurut adat orang Arab, nak kata banyak tu 1000. Tapi kiasan sahaja. Nak tahu jumlah sebenarnya bukan 1000 pun. Walaupun dalam Al-Quran disebut 1000, tapi sebenarnya itu nak menunjukkan banyak. Ini tafsiran para ulama. Sebenarnya bukan 1000, tapi lebih daripada itu. Malam Al-Qadar. Itu antara tafsiran. Satu. Lagi kelebihan Lailatul Qadar apa? Turunnya para malaikat membawa rahmat. Yang ini pun kita dah biasa dengar. Bila malam Al-Qadar, malaikat akan turun dan memohon keampunan pada malam itu. Siapa yang bangun melaksanakan qiyamul lail, malaikat akan tolong doakan untuk dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Ya Allah, rahmati dia. Tak perlu kita persoalkan, Ustaz, mana ada malaikat malam tu? Ustaz, tak nampak pun malaikat. Malam tadi saya bangun, tapi saya tak nampak pun malaikat mana. Jangan dia main-main macam tu. Ustaz kata malaikat turun malam Lailatul Qadar. Malam tadi saya bangun, saya tak nampak pun malaikat. Jawapan kita senang je, kau tak dapat lah tu Lailatul Qadar. Tuan-tuan, yang itu jangan kita pertikaikan. Cukup kita yakin kepada Allah bahawasanya malaikat tu turun. Bagaimana cara dia turun, dekat mana dia turun, berapa banyak yang turun, itu wallahu alam.
Itu kelebihan Al-Qadar. Lagi apa? Bila kita nak bincang tentang Al-Qadar, banyak yang persoalkan tentang hari dia. Bila tu Ustaz? Nabi hanya sebut 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Nabi hanya menyatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi Nabi tak sebut tarikh yang khusus. Cuma pada pendapat para ulama, mereka ada meletakkan tarikh yang khusus. Ada ulama-ulama berpendapat Al-Qadar, yang ni tarikh dia sekian. Contoh, pendapat yang paling kuat yang dikeluarkan oleh para ulama bila berlaku Lailatul Qadar ialah pada malam 27 Ramadan. Yang ini pendapat yang paling kuat. 27 Ramadan. Antaranya terdapat hadis-hadis daripada Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menyatakan Lailatul Qadar 27 Ramadan. Satu. Pendapat yang kedua kata 23 Ramadan. Yang ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ibnu Khuzaimah. Dia kata 23. Pendapat pertama 27, pendapat yang kedua 23. Pendapat yang ketiga mengatakan 21 malam Ramadan. Ini juga antara pendapat Imam Syafi'i, seperti mana disebut dalam banyak dalil dan juga hadis. Antaranya utlubuha lailatu sab'in ashrah min Ramadan wa lailatin ihda wa ishrin wa lailin salasa wa ishrin. Imam Syafi'i pegang pada satu dalil. Dia kata Al-Qadar ini berlaku pada malam 17, 21 dan 23. Jadi Imam Syafi'i kata 21 dan 23 boleh jadi Lailatul Qadar. Jadi kita dah dapat 3, 21, 23, 27. Pendapat yang keempat 24 Ramadan. Yang ini agak ditolak, kurang sikit pendapat ni, kerana waktu Nabi sebut malam ganjil. Tapi dia sebut ni 24. Yang ini bukan ganjil. Dan pendapat yang terakhir antaranya adalah akhir Ramadan 29. 21, 23, 27, 29. Senang cerita 10 hari terus. Habis tu mana satu Ustaz saya nak pilih? Tak payah pilih, 10 terus. Kalau kita dapat buat 10 hari, tak payah cari tanda-tanda, insya-Allah dapat. Yakin kepada Allah. 10 malam tu kita dah bangun qiyamul lail, tahajud, tarawih semua. Tapi Ustaz saya tak nampak pun pokok sujud. Itu. Yakin kepada Allah dan tawakal, kita dapat. Itu tarikh-tarikh dia. Dan yang terakhir berkenaan dengan tanda-tanda. Yang ini pun banyak dihuraikan oleh para ulama. Ini saya sebut sikit je. Antara tanda-tanda malam Al-Qadar, bila berlakunya bulan jadi terang. Bulan terang. Satu, tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Tak sejuk, tak panas. Suam-suam kuku. Ustaz saya duduk dalam aircon, sejuk. Itu siapa suruh? Dia duduk luar, tak sejuk, tak panas. Relax saja. 2. 3, ada yang mengatakan tak ada bintang. Yang ini belum tentu, belum confirm. Ini pendapat dia je. Jangan kita pegang pendapat ni 100%. Ini atas pemerhatian dia. Malam ni tak ada bintang. Boleh jadi itu Lailatul Qadar. Ada juga mengatakan tak terik pada pagi esoknya matahari. Malam ni Qadar, contoh besok pagi matahari tak terang sangat. Biasa-biasa. Lagi apa antaranya? Kalau sesiapa yang dapat Al-Qadar, maka hendaklah dia sembunyikan. Yang ni antara galakan oleh para ulama. Bila kata dia dapatlah, katalah dia nampaklah semua tanda-tanda tu. Ditakdirkan oleh Allah, tuan-tuan dapat malam tu, dia dah nampak dah tanda tu. Dia boleh rasa, oh ni Lailatul Qadar. Jadi diharapkan sangat-sangat, tolong jangan bagi tahu orang. Kenapa pula Ustaz?
Kita besok pagi kita bagi tahu orang, malam tadi aku dapat Lailatul Qadar tu. Dia punya bangga, dia cakap, malam tadi Lailatul Qadar, kau dapat tak? Oh. Tuan-tuan, dibimbangi akan jadi riak. Kau dah bila riak, malam tadi Lailatul Qadar, dia post dekat Facebook dia, dekat WhatsApp dia, aku dapat Lailatul Qadar. Siapa dapat malam tadi angkat tangan. Boleh jadi riak. Amalan dia malam tadi zero, kosong. Sebab tu katalah kalau tuan-tuan berjaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, tolong jangan bagi tahu pada orang. Senyap-senyap sudah, simpan saja dalam hati, jangan bagi tahu orang. Takut jadi riak, dan takut jadi hasad dengki orang pula. Bila kita kata macam tu, orang dengki, belagak betul, dengki dia. Takut orang dengki dan buat yang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan, itu antara tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab, antaranya kitab Umdatul Qari, tentang tanda Qiyamul Lail, tanda Lailatul Qadar, maaf. Lagi apa? Antaranya hadis yang terakhir Nabi sebut daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kalangan kalian selesai menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid, maka hendaklah dia menunaikan solat di rumah, solat sunat. Sesungguhnya Allah akan menjadikan kebaikan di dalam rumahnya disebabkan solat-solat sunat itu. Yang ini antara galakan Nabi. Nabi pernah sebut solat fardu masjid, solat sunat rumah. Nabi buat macam tu. Nabi buat begitu. Nabi solat fardu di masjid, kemudian Nabi nak solat sunat, Nabi buat dekat rumah. Iaitu cara Nabi. Boleh jadi disebabkan rumah Nabi dekat dengan masjid. Boleh jadi rumah Nabi dekat dengan masjid. Jadi Nabi solat qabliyah subuh dekat rumah, bila muazzin Bilal dia datang. Dia solat qabliyah zuhur di rumah, kemudian dia datang masjid solat fardu. Solat ba'diyah dekat rumah, sebab Nabi punya rumah sebelah. Jadi kalau kita nak buat macam tu, dipersilakan. Boleh. Kalau rumah dekat tak ada masalah. Kalau rumah jauh, digalakkan untuk buat ba'diyah dekat rumah, ataupun solat-solat sunat yang lain, witir, tahajud dan sebagainya. Jangan jadikan solat rumah ni tak buat solat langsung. Jangan. Sekurang-kurangnya ada solat sunat. Jangan tak solat langsung di rumah. Yang ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur, sebab tidak ditunaikan solat di dalamnya. Lepas ni kalau kita nampak lepas isyak orang balik, jangan kata itu tak solat sunat lah tu. Tak, dia buat kat rumah, husnuzan. Ini imam balik cepat ni mesti tak solat sunat ni, dia husnuzan balik nak solat rumah, solat dengan isteri dia pula. Boleh jadi. Jangan sangka buruk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah bab berkenaan dengan Qiyamul Lail dan juga Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan sambung. Yang ini tajuk dan juga bab yang baru. Tajuk ini bagi saya agak penting juga, iaitu berkenaan dengan solat jenazah. Yang ini best sikit, cerita tentang kematian saja, satu bab. Jadi kita akan masuk bab berkenaan dengan menguruskan jenazah, ingatkan kematian, perkara-perkara yang dianjurkan, tidak boleh meratap dan sebagainya. Nanti kita akan bincang dalam bab tajuk ni berkenaan dengan solat jenazah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.